Pada hari ini siri yang kedua, petikan daripada hadis-hadis Nabi SAW mengenai solat fardu. Hadis yang pertama daripada petikan kitab Muntakhab Al-Ahadis, an Jubair bin Nufair rahimahullahu ta'ala mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Rawahul Baghawi fi Syarh Sunnah. Dari Jubair bin Nufair rahmatullah alaih meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diperintahkan untuk mengumpul harta dan menjadi seorang peniaga, tetapi aku diperintahkan untuk bertasbih dan bertahmidlah kepada Tuhan kamu, dan jadilah kamu di kalangan orang-orang yang sentiasa bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya kematianmu. Syarah Sunnah Mishkatul Masabih. Hadis yang kedua, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah as-salatu wa miftahus salati at-tuhuru. Rawahu Ahmad. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci syurga ialah sembahyang dan kunci sembahyang ialah wudu. Hadis riwayat Musnad Ahmad. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata ittaqullah fima malakat aymanukum. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa di akhir kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan berwasiat, sembahyang, jagalah hamba-hamba sahaya kamu dan orang-orang yang di bawah kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla man ahsana wudu'a hunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allahi 'ahdun an yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi 'ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'azzabah. Rawahu Abu Dawud. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu. Barang siapa yang mendirikannya dengan wudhu yang sempurna dan mendirikannya pada tepat waktunya, menyempurnakan rukuknya dan sujudnya dengan penuh khusyuk, maka Allah berjanji untuk memberi keampunan untuknya. Barang siapa tidak bersembahyang pada waktunya dan tidak ada kekhusyukan di dalamnya, maka tidak ada perjanjian ini untuknya. Sekiranya mahu, dia diampuninya, dan sekiranya mahu, dia akan disiksanya. Hadis riwayat Abu Dawud. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور لا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة له إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد رواه الطبراني في الأوسط والصغير. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sempurna iman bagi orang-orang yang tidak amanah dan tidak ada sembahyang bagi orang-orang yang tidak ada wudu, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak sembahyang. Sesungguhnya kedudukan sembahyang di dalam agama adalah seumpama kepala kepada badan. Hadis riwayat Tabrani dan Targhib. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggalkan sembahyang yang boleh menyampaikan seseorang itu kepada syirik dan kufur. Hadis riwayat Tabrani At-Targhib. عن نوفل بن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود. Dari Abdullah bin Amr ibni As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu bersembahyang ketika berumur 7 tahun dan rotanilah dia jika tidak mau bersembahyang ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah di antara tempat tidur mereka antara adik-beradik lelaki dan perempuannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Solat ini sangat-sangat mudah. Kita tak boleh jadi macam Allah kata yang terakhir tadi itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, perintahlah anak kita bila berumur 7 tahun suruh solat, dan bila 10 tahun kena rotan. Ini ramai yang tidak amal. Sehinggalah bila dah sudah jadi bulughh, jadi tak boleh lagi dibentuk lagi, tak boleh lagi diusahakan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan ulangkan bacaan hadis ini kepada sanak saudara kita, ahli-ahli keluarga kita, jiran tetangga. Gunakanlah ini untuk kita kempen supaya semua mendirikan solat. Solat itu adalah tiang agama. Jadi mereka-mereka yang mengaku Islam tapi tidak solat, faham-faham sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.